Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar, hari ini kita akan belajar bab 5, Ikatan Kimia. Okey. Apakah ikatan kimia? Ikatan kimia ialah ikatan yang terbentuk di antara zarah-zarah unsur apabila berlaku pemindahan elektron atau perkongsian elektron. Okey, itu adalah definisi ataupun maksud bagi ikatan kimia. Ikatan yang terbentuk apabila berlaku pemindahan elektron atau perkongsian elektron. Okey, terdapat dua jenis ikatan kimia. Apakah dua jenis ikatan kimia tersebut? Okey, ikatan tersebut ialah ikatan ion dan ikatan kovalen. Okey, kita lihat dulu ikatan ion. Okey. Kita rujuk semula kumpulan 18, gas adi. Okey, gas adi ini dikatakan tidak reaktif secara kimia. Mengapa? Okey, ini disebabkan atom-atom gas adi mempunyai susunan elektron yang duplet bagi unsur helium dan oktet bagi unsur-unsur selain daripada helium, iaitu neon, argon, xenon, krypton dan radon. Okey, jadi susunan elektron yang duplet dan oktet ini merupakan satu susunan elektron yang stabil. Stabil di sini bermaksud dia dah cukup lah, okey, dah komplit. Dia tak perlu lagi nak ambil ataupun nak beri kepada siapa-siapa. Okey, dia dah stable, dah cukup dah. Okey, dah sempurna. Okey, kita lihat gambar rajah ini, dua orang budak bermain Lego. Okey, kita tengok budak lelaki berbaju biru. Okey, Legonya sudah pun lengkap, dah lengkap dah. Okey, ada dua Lego di bahagian kaki. Manakala budak lelaki berbaju kuning, Lego dia berwarna hijau. Okey, Lego dia juga sudah lengkap. Tetapi kalau awak perasan, di bahagian kaki Lego tersebut terdapat Lego berwarna merah. Okey, yang mana Lego merah tu sebenarnya milik pelajar berbaju biru. Lego warna merah tu. Okey, maksudnya di sini ialah Lego warna hijau tu, budak lelaki berwarna kuning, Legonya, binaannya tidak stabil. Sebab itu dia menggunakan satu Lego warna merah yang dimiliki oleh budak lelaki berbaju biru. Budak lelaki baju biru tu dia ada lebih satu Lego. Jadi dia berikan kepada budak lelaki yang berwarna berbaju kuning supaya Lego dia juga dah stabil, dah seimbang, dah cukup. Jadi di sini ini satu contoh analogi untuk menunjukkan bagaimana pemindahan elektron berlaku. Okey. Ikatan ion terbentuk melalui pemindahan elektron dari atom logam kepada atom bukan logam. Okey. Ikatan ion terbentuk melalui pemindahan elektron dari atom logam kepada atom bukan logam. Ingat, dalam atom itu ada proton, ada neutron dan dikelilingi oleh elektron. Jadi untuk membentuk ikatan kimia akan berlaku pemindahan elektron dari atom jenis logam kepada atom jenis bukan
logam. Senang saja nak tahu ikatan ion ni. Dia mesti melibatkan logam dan bukan logam. Okey, kita tengok contoh bagi natrium. Natrium ini ialah logam kumpulan 1. Nombor proton bagi natrium ialah 11. Okey, susunan elektronnya daripada 11 proton, dia juga mempunyai 11 elektron. Okay. Jadi 11 elektron itu kita tulis susunannya 281. Okay. Didapati dia ada satu elektron yang lebih di belakang sekali itu. Okay. Itu dipanggil elektron valence. Elektron yang paling luar tu dipanggil sebagai elektron valence. Okay. Jadi bila susunan elektronnya 281, ini tidak stabil. Bagaimana dia nak jadi stabil seperti gas adi tadi? Stabil ni susunan elektronnya sama ada duplet ataupun oktet. Okay. Dia elektron valence-nya mesti 8. Jadi 281 ni macam mana dia nak jadi 28 sahaja? Okay. Itulah. Jadi satu elektron itu akan dipindahkan kepada atom lain. Okey, jadi atom natrium mempunyai satu elektron pada petala terluar, iaitu itulah elektron valence. Okey, kita lihat pula untuk klorin. Okey, klorin. Nombor proton bagi klorin ialah 17. Maksudnya klorin juga ada 11 elektron. Selain daripada 17 elektron selain daripada 17 proton. Daripada 17 elektron, dia membentuk susunan elektron 287. 2 tambah 8 tambah 7 tu membentuk 17 elektron. Okey. Jadi 287 ni, ini juga tidak stabil. 287. Dia ada 7 elektron valence. Okey. Jadi bagaimana dia nak mencapai susunan elektron yang stabil? Bagaimana dia nak menjadi oktet? Okey. Atom klorin memerlukan satu elektron untuk mencapai susunan oktet. Jadi kita lihat di sini natrium tadi dia ada satu elektron sahaja di paling luar dia. Jadi apa yang akan berlaku? Natrium ini akan derma elektron ini kepada klorin. Nanti bila natrium derma, dia akan jadi oktet lah. 28 sahaja yang tinggal. Satu yang hujung tu dah didermakan. Manakala klorin daripada 287, dia terima satu elektron masuk kepada petala paling hujung sekali tu, jadilah dia 288. Okey. Jadi ini semua berlaku semasa tindak balas kimia. Kita letakkan natrium ni ke dalam tindak balaskan dengan klorin. Okey. Apabila natrium membebaskan elektronnya, elektron valence, tadi ada satu lebih kan? Satu yang lebih tu dia dah derma. Natrium lepas dia derma akan menjadi ion bercas positif. Na positif. Okey, formulanya Na positif. Jadi itulah bagaimana ion-ion terbentuk melalui pemindahan elektron. Jadi ini ion natrium. Okey, untuk klorin pula, klorin menerima elektron tadi. Bila dia menerima elektron,
klorin akan menjadi ion bercas negatif. Okey, kena ingat elektron bercas negatif. Okey, bila natrium derma elektron, maksudnya dia dah buang satu cas negatif. Sekarang dia dah menjadi berlebihan cas positifnya. Sebab tu dia jadi Na positif. Kalau atom neutral, tidak ada cas, kosong cas. Bila dia derma elektron, dia jadi bercas positif. Begitu juga dengan atom klorin. Atom klorin neutral. Bila dia terima elektron, dia menjadi cas negatif. Okey, kita tengoklah setiap atom natrium dan klorin sudah mencapai susunan oktet. Petala terluarnya telah lengkap dengan 8 elektron. Okey, jadi ion natrium Na positif dan ion klorida Cl negatif yang terbentuk ini casnya berlawanan, positif dengan negatif, akan saling menarik satu sama lain melalui daya tarikan elektrostatik yang kuat. Daya itu dikenali sebagai ikatan ion. Okey. Ion natrium dan klorida ni tadi dah terbentuk kan? Mereka akan wujud satu daya tarikan lah, iaitu daya tarikan elektrostatik. Juga dikenali sebagai ikatan ion. Okey, saya harap jelaslah ikatan ion ni bagaimana ia berlaku. Okey. Seterusnya kita akan lihat tentang ikatan kovalen. Okay. Sama juga, semua jenis atom perlu mencapai susunan elektron yang stabil seperti gas adi. Okay. Jadi atom klorin ni mempunyai 7 elektron valence. Okay. Boleh kira, tengok gambar rajah tu. Dia sedih sebab dia masih lagi belum sempurna. Dia mesti nak 8 elektron valence, tapi dia hanya ada 7. Maka dia perlukan 1 elektron lagi untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, sekarang kita bercerita tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini melibatkan perkongsian elektron. Perkongsian elektron. Ikatan kovalen. Kongsi elektron. Kalau ikatan ion tadi, elektron dipindahkan. Ikatan kovalen, elektron dikongsikan. Okey? Jadi di sini memerlukan 2 atom klorin. 2 atom klorin yang kesunyian sebab belum lagi mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, jadi apa berlaku? Kedua-dua atom ini akan saling memerlukan elektron, maka setiap atom akan berkongsi satu elektron antara satu sama lain. Kena tangkap. Setiap satunya memerlukan satu elektron. Jadi setiap atom akan berkongsi satu elektron. Silap, elektron. Berkongsi satu elektron. Maksudnya atom yang ini kongsikan salah satu elektronnya. Seperti slide ini. Okey. Kedua-dua atom petala elektronnya akan bertindih
antara satu sama lain. Petala yang mempunyai elektron valence sahaja yang akan bertindih. Jadi setiap satu atom itu akan menyumbang satu elektron untuk dikongsikan. Okey. Jadi inilah terbentuknya ikatan kovalen. Perkongsian pasangan elektron akan membentuk ikatan kovalen. Okey. Jadi bila kita kira, okey, setiap atom ini akan mempunyai 8 elektron valence. Kita kira satu atom. 6, 7, 8. Ini kalau kita kira untuk atom klorin A. Kalau kita kira untuk atom klorin B, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Termasuk yang dikongsi 7, 8. Jadi dua-dua atom dah mempunyai susunan elektron oktet yang stabil. Okay. Bila dia bergabung, berkongsi elektron, klorin ni bukan lagi dipanggil atom, tetapi dipanggil sebagai molekul. Okay, sebab molekul ialah terdiri daripada beberapa atom. Okay. Jadi setiap atom dah mencapai susunan elektron oktet, mempunyai 8 elektron valence. Okay. Jadi sepasang. Ini tadi ialah kita panggil sebagai sepasang. Sepasang ada dua. Sepasang kasut. Ada dua biji kasut. Sepasang elektron maksudnya ada dua elektron. Jadi sepasang elektron yang dikongsi ini dipanggil ataupun membentuk ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal. Okay. Dan ikatan kovalen tunggal ini diwakilkan dengan satu garis di antara atom. Seperti ini, Cl, Cl. Nanti ada beberapa tajuk lain yang kita akan gunakan simbol seperti ini. Bila tulis macam ni, kita tahulah maksudnya ini ialah ikatan kovalen tunggal. Dia berkongsi sepasang elektron. Okey, kalau ada sepasang, maksudnya tentulah ada beberapa jenis lagi kan, 2 pasang dan 3 pasang. Okey, ini contohnya. Untuk oksigen, nombor proton oksigen ialah 8. Maksudnya oksigen ada 8 proton, 8 elektron. Okey. Jadi susunan elektron bagi atom oksigen ialah 2, 6. 2 tambah 6, 8 kan? Okay. Atom oksigen mempunyai 6 elektron valence. Okay. Jadi, dia memerlukan 2 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet. 2, 6 kan? Dia perlu tambah 2 lagi untuk jadi 8, iaitu oktet. Jadi di sini sebab kita nak cerita tentang perkongsian elektron, maka atom oksigen akan berkongsi 2 elektronnya dengan satu atom oksigen yang lain. Seperti berikut awak dapat tengok. Okay. Katakan ini oksigen atom A. Tengok berapa elektronnya. 1, 2, 3, 4. Katakan ini elektronnya. 5, 6. Okay. Ini oksigen B. Elektron valence-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap atom oksigen itu dia berkongsi 2 elektron antara satu sama lain. Bila berkongsi 2 elektron, sekarang dia dah membentuk 2 pasang. Sepasang, satu pasang
dua pasang. Bila dua pasang, ini ialah ikatan kovalen ganda dua. Okey, jadi di sini kita lihat setiap atom oksigen tu dah mencapai susunan elektron oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama juga case untuk atom oksigen B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, dan ikatan kovalen ganda 2 ni juga boleh ditulis dengan garisan berganda, simbol sama dengan unsur oksigen, ikatan ganda 2. Okey, ini maksudnya ada dua pasang elektron yang dikongsikan. Okey, satu lagi ialah ikatan kovalen ganda 3. Contohnya di sini ialah nitrogen. Okey, kita lihat susunan elektron atom nitrogen adalah 25. 25. Macam mana dia nak jadi stabil oktet? Dia perlu 3 lagi. Memerlukan 3 elektron mencapai susunan elektron oktet, iaitu 28. Dia kena ambil 3. Okey, perlukan 3. Jadi di sini maksudnya dua atom nitrogen akan berkongsi 3 elektron antara satu sama lain untuk mencapai susunan elektron oktet. Okey, 3 pasang elektron yang dikongsi membentuk ikatan kovalen ganda 3. Okey, kita lihat nitrogen 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, daripada 5 elektron valence itu, 3 akan dikongsikan dengan atom nitrogen yang satu lagi. Okey, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sama jugalah. 3 dari atom nitrogen B, 3 dari atom nitrogen A. Okey, jadi ini dah membentuk 3 pasang lah. Sepasang ada 2 kan? 1, 2, okay, warna lain. 1, 2, 3. Tadi ada 6 di sini. Okey, 3 pasang. Jadi ikatan kovalen ganda 3. Simbolnya seperti inilah kalau kita nak tulis dalam bentuk simbol unsur N 3 garisan. Okey, ini ialah ikatan kovalen ganda 3. Okey, jadi apa yang kita dah belajar pada hari ini? Kita belajar tentang ikatan ion melibatkan pemindahan elektron. Okey, kemudian dari apa? Atom logam kepada bukan logam. Yang kedua kita belajar ikatan kovalen. Okey, berkongsi elektron. Okey, kita ada 3 jenis. Tunggal, ganda 2, ganda 3. Tunggal tu bermaksud sepasang elektron dikongsi. Ganda 2 tu 2 pasang. Ganda 3, 3 pasang.
Okey, itu secara ringkas lah ikatan ion dan ikatan kovalent. Okey, jadi kita setakat ini dulu pelajaran saya pada hari ini. Okay, kita akan sambung semula tentang ikatan ion dan kovalent ini pada kelas yang seterusnya. Okey, kita akan lihat modul macam mana nak menghurai pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalent. Ini penting dalam penulisan soalan esei. Jadi sekian itu saja pada kelas untuk hari ini. Sekian, terima kasih.